Okey, cerita macam mana saya dapat tahu saya positif COVID-19. Kiranya bapa saya telah menghadiri satu mesyuarat GLC. Jadi beberapa hari selepas dia pulang daripada mesyuarat tu, dia diberitahu pengerusi mesyuarat tu dia positif COVID-19. Dia segera meminta semua ahli mesyuarat yang hadir pada hari itu dan juga semua yang terlibat telah in contact dengan dia di pejabat untuk segera pergi melakukan saringan di Sungai Buloh. Kedua ibu bapa saya pada 2 hari bulan Mac pergi ke Sungai Buloh untuk lakukan ujian saringan. Keputusan keluar 3 hari bulan Mac dan mereka disahkan positif. Pada malam yang sama terus diambil ke hospital Seremban kerana kami tinggal di Pajam Nilai. So bila mereka positif, saya dan adik kuarantin di rumah. Hanya pada 4 hari bulan kami pergi ke klinik kesihatan Nilai untuk drive-thru buat ambil sampel untuk saringan. Kami duduk dalam kereta, saya mendapat keputusan COVID-19 saya positif. Jadi bila saya dah disahkan positif, saya pun diambil oleh ambulans pada 9 hari bulan untuk ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan saya ditempatkan di dalam ward isolasi berseorangan. Simptom yang saya mula alami iaitu saya mula demam. Suhu saya meningkat naik. Pada ketika itu saya memang sakit teruk sangat. Lepas tu saya mula batuk-batuk. Batuk sampai terkeluar. Orang kata reflux lah kalau bahasa medication tu. Batuk tu pula batuk kering. Kalau kita sesama demam sesama yang biasa, kita ada hingus nak buang, ada kahak untuk dikeluarkan. Pada waktu tu tak ada saya tak ada sesama, tak ada kahak. Jadi memang perit sangat dan memang tak selesa keadaan pada waktu tu. Tiba-tiba saya mula tak boleh tarik nafas panjang. Macam biasa kita buat macam. Tapi pada waktu tu saya kalau doktor minta saya tarik nafas, saya hanya boleh tarik nafas macam lepas tu nanti saya terbatuk. Jadi memang, dan batuk saya lebih teruk lah daripada apa yang saya buat ni. Ini sebab sekadar nak menceritakan. Benda pertama yang doktor lakukan bila saya masuk hospital tu adalah ambil x-ray. Dan bila dapat keputusan x-ray tu, memang doktor mengesahkan yang paru-paru saya telah dijangkiti, perlu mula makan ubat dengan segera lah. Doktor cakap mereka akan start saya dengan antiviral punya medicine. Set ubat yang diberikan kepada saya adalah ubat yang sama digunakan untuk merawat pesakit SARS. 5 hari pertama tu saya memang sangat lemah. Saya mengalami sakit kepala, cirit-berit. Tapi Alhamdulillah selepas 5 hari makan ubat yang diberikan, pada ke hari ke-6 tu saya dah mula boleh bernafas dengan lega. Saya dipindahkan ke Hospital Rembau pada 15 hari bulan kalau tak silap. Saya mendapat rawatan sama, still makan ubat dan daily check up. Namun pada ketika saya berada dekat situ, yang saya rasa sedih sebab ujian makmal saya 2 kali positif. Sedangkan seketika saya berada di Hospital Tunku Jaafar tu, saya dah memperoleh 1 negatif. Saya ingatkan saya dah boleh balik awal dah. Bila kita dapat 1 ujian positif, ujian selanjutnya adalah 72 jam selepas itu, iaitu bersamaan dengan 3 hari. Jadi boleh fahamlah macam mana kecewanya bila dah dapat result positif. Saya dah pindah masuk ke bilik duduk berdua tu. Alhamdulillah bila dilakukan ujian saringan, keputusan negatif saya perolehi 2 kali berturut-turut dan itu membenarkan saya untuk pulang ke rumah. Benda ni simple je. Tak ada siapa yang minta untuk kena penyakit ni atau kena virus ni. Kita semua adalah mangsa. Hanya bila saya sakit tu, saya dah rasa macam mana susah nak bernafas. Dan hari ni bila boleh bernafas dengan lega, boleh hirup nafas dengan panjang, ya Allah, memang nikmat ni. Memang saya takkan sia-siakan lagi lah. Yang salah adalah mereka yang masih berdegil. Jangan selfish kerana disebabkan diri anda, lebih ramai lagi akan menjadi mangsa. Jangan takut untuk berpisah dengan anak. Jangan takut sebab jiran-jiran akan berkata. Dapatkan bantuan, hubungi pejabat kesihatan yang terdekat untuk langkah seterusnya. Saya harap apa yang saya kongsi ni, orang kat luar sana pun dapat memahami, dapat rasa apa yang saya rasa kan.
dan kita belajarlah bersyukur dengan nikmat yang dia kurniakan. Pada waktu ni, cuci tangan, bersih-bersih, dan buat masa ni tolong duduk di rumah. Sebab waktu ni kita membantu untuk mengelakkan wabak ni daripada terus merebak. Ucapan untuk semua kaki tangan kesihatan yang bekerja ketika saya berada di hospital, terima kasih banyak-banyak untuk segala yang anda lakukan untuk kami pesakit, dan terima kasih banyak-banyak. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa anda. Semoga anda baik-baik dan nanti boleh kembali bersama keluarga. Terima kasih.